Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Yayasan Ta'lim selaku penganjur, seterusnya hadirin dan hadirat sidang jemaah, para penonton yang saya hormati sekalian. Pertama sekali saya mohon maaf atas sedikit kelewatan pada pagi ini. Dan keduanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita ada ataupun kita dapat mengikuti satu siri kuliah khas bersempena dengan ketibaan bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kuliah khas kita pada pagi ini adalah berkisar dengan fiqh persediaan menyambut Ramadan. Hadirin dan hadirat. Pertama sekali, persediaan kita ini dalam nak menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak, ia bukan semata persediaan kita dari sudut anggota tubuh kita. Macam sebagaimana yang kita maklum bahawasanya di dalam bulan Sya'ban ini kita digalakkan untuk berpuasa dengan puasa-puasa sunat, hadirin dan hadirat. Dan diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni baginda berpuasa pada majoriti hari dalam bulan Sya'ban. Sebenarnya berpuasanya kita di dalam bulan Sya'ban sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan, itu pun adalah satu bentuk persediaan dan persiapan diri. Dari sudut kita telah bersedia, dari sudut tubuh kita dah sedia tidak makan dan tidak minum. Tubuh kita dah sedia berpuasa. Begitu, hadirin dan hadirat. Jadi apabila kita masuk ke dalam bulan Ramadan, tubuh kita tak terlalu terkejut disebabkan kita tiba-tiba selama hari ini makan bukan main banyak dalam sehari, ataupun dalam sehari ada 5-6 kali waktu kita makan. Tetapi masuk sahaja bulan Ramadan, maka tubuh kita akan terkejut kerana ada sahur dan ada berbuka sahaja, dan sepanjang siang hari kita tak dibenarkan untuk makan dan minum. Jadi itu persediaan dari sudut jasmani, dari sudut tubuh badan, iaitu kena lazimkan puasa sebelum kita masuk puasa, iaitu lazimkan puasa sunat sebelum kita masuk ke dalam puasa Ramadan, hadirin dan hadirat. Cuma persediaan yang kita nak lakukan pada pagi ini dalam tajuk kita persediaan bulan Ramadan adalah persediaan dari sudut pengukuhan ilmu tentang hukum hakam yang berkaitan dengan ibadah puasa, hadirin dan hadirat. Jadi maknanya majlis kita pada pagi ini adalah persediaan dari sudut tafaqquh, proses memahamkan fiqhus siyam, fiqh berkaitan dengan ibadah puasa. Maka saya nak jadikan perbahasan pada pagi ini adalah menggunakan atau merujuk kepada kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhab Al-Imam Al-Syafi'i. Al-Fiqhul Manhaji ala Madhhab Al-Imam Al-Syafi'i yang menyebut berkenaan dengan puasa. Tapi tak semestinya saya akan baca daripada satu hingga selesai. Mungkin ada yang bahagian tertentu yang saya rasa kurang penting, maka saya akan skip, dan bahagian yang penting saya akan berikan penekanan dan penegasan yang lebih, hadirin dan hadirat. Yang pertama adalah berkenaan dengan as-siyam, berkenaan dengan as-siyam. As-siyam ini adalah puasa. Cuma sebahagian ulama membezakan antara as-siyam dengan as-saum. Bagi mereka yang membezakan, mereka kata as-saum ini adalah menahan diri yang mutlak dalam segala perkara.
maknanya kalau dia tak berjalan, itulah saum. Kalau dia tak bercakap, itulah saum. Tetapi as-siyam ni lebih spesifik, hadirin dan hadirat, iaitu menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan disebutkan di sini, asasnya, hadirin dan hadirat, oleh penulis kitab. Yang ni maknanya sebahagian yang lain berpandangan begitu. Cuma penulis kitab dia kata as-siyamu lughatan, puasa ini dari sudut bahasa adalah al-imsaku 'anis syai', al-imsaku 'anis syai'. Menahan diri daripada setiap sesuatu. Menahan diri daripada setiap sesuatu. Kalaman kana au ta'aman. Sama ada yang dia tahan diri dia itu adalah daripada bercakap. Begitu. Maknanya dia diam daripada bercakap. Dia tak bercakap dengan seseorang pun. Maka dia dari sudut bahasa berpuasa. Au ta'aman. Atau seseorang itu menahan dirinya daripada makan. Itu pun dinamakan berpuasa dari sudut apa? Dari sudut makna puasa di sisi ataupun dari sudut bahasa. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hikayatan an Maryam alaiha salam. Allah menceritakan tentang Sayyidah Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihi salam, yang mana Maryam ni dirakamkan kata-katanya di dalam Al-Quran, inni nazartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Tengok diguna bahasa apa? Saum. Atas faktor itu sebahagian ulama membezakan antara as-sawmu dengan as-siyam. As-sawmu ni umum, menahan diri dalam segala bentuk, segala perkara. Manakala as-siyam ni kebiasaannya digunakan untuk menahan diri daripada makan dan minum, hadirin dan hadirat. Manakala Sayyidah Maryam tadi, apabila beliau mengatakan inni nazartu lirrahmani sawman, maka puasanya Maryam adalah dikata lan ukallimal yauma insiya. Pada hari ini aku takkan bercakap dengan mana-mana manusia pun. Jadi puasa Maryam adalah puasa bercakap, puasa daripada bercakap. Namun bukan itu yang kita nak ceritakan atau kita nak tekankan. Penulis kitab mereka sambung lagi, mereka kata wasiyamu syar'an. Ini yang sangat penting. Manakala puasa dari sudut syarak, maknanya di sisi agama kita ni, apa maksud sebenar puasa yang dikira sebagai ibadat? Yang tadi itu kalau menahan diri dari sudut bercakap, yang itu tak dikira ibadat, hadirin dan hadirat, kerana itu adalah dari sudut bahasa sahaja. Tapi puasa dari sudut syarak, kita kata adalah imsakun anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyah. Dan masa saya belajar dahulu, guru-guru saya sebut al-imsaku an sa'iril mufattirat min tulu'il fajri sadiq ila ghurubis syamsi biniyati ta'abbud. Begitu. Tapi sama saja, hadirin dan hadirat, tak ada perbezaan pun yang ketara antara dua yang disebut dalam kitab ini dengan apa yang saya sebutkan daripada guru-guru saya tadi. Menahan diri pertama daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Satu. Bila? Min tulu'il fajar ila ghurubis syams. Bermula daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Min tulu'il fajar ila ghurubis syams. Daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Ma'an niyah, kata penulis kitab, berserta dengan niat. Berserta dengan niat. Jadi ini 3 frasa atau 3 yang kita kata dalam definisi puasa. Yang pertama, menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua, dari tempoh fajar hingga terbenam matahari. Terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan perkataan terbit fajar hingga terbenam matahari ni kita boleh ubah kepada 2 perkataan lain. Apa dia? Iaitu bermula daripada subuh hingga maghrib. Sama sahaja maksudnya. Daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, nama lainnya adalah daripada subuh hingga maghrib. Jadi, kalaulah ada orang kata definisi puasa, menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa,
daripada subuh ke maghrib berserta dengan niat. Betul tak takrifan dia? Kita kata betul. Dan yang ketiganya adalah menahan diri ataupun menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa sepanjang siang hari. Hadirin dan hadirat, berserta dengan niat. Kalau disebut sepanjang siang hari pun jawapannya tepat juga. Kenapa tepat? Kita kata siang bermula apabila masuk waktu subuh dan siang tamat apabila masuk waktu maghrib. Dan saya selalu sebut bahawasanya perbezaan antara siang dan malam. Siang, subuh ke maghrib, malam, maghrib ke subuh. Jadi kalau kita kata okey, niat wajib pada tiap-tiap malam, jadi maknanya niat tu adalah berlaku sekitar maghrib ke subuh, niat puasa. Dan kita kata berpuasa daripada subuh ke maghrib, maknanya berpuasa tu adalah sepanjang siang hari, hadirin dan hadirat. Dan ma'an niyah, dan niat di sini adalah niat ibadat. Niat ibadat. Maknanya ya awak tak makan sepanjang siang itu sebab apa? Lillahi ta'ala. Ya awak tidak minum, tak mengadakan hubungan suami isteri, ya awak tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kerana apa? Lillahi ta'ala. Dan lillahi ta'ala tu adalah dalil ikhlasnya ataupun niatnya kita dengan niat ibadat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Baik. Asasnya berpuasa ni dari sudut sejarahnya telah wujud pada umat-umat sebelum kita pun. Dalam ayat Quran yang kita hafal itu dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat sebelum kamu untuk berpuasa. Allahu Akbar. Maknanya apa dekat sini? Walaupun disebut perkataan itu, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat sebelum kamu berpuasa, yang kita faham betapa suka dan betapa cintanya Allah kepada ibadat puasa. Macam mana kita boleh dapat kefahaman begitu? Bahawasanya Allah sangat mencintai ibadah berpuasa. Allah sangat suka kepada ibadah berpuasa. Kita jawab begini, hadirin dan hadirat. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, beliau ada menulis sebuah kitab yang namanya Al-Ubudiyah. Al-Ubudiyah. Dan di dalam kitab Al-Ubudiyah tersebut, Ibn Taymiyah rahmatullah alaih, beliau mendefinisikan ibadah. Beliau mendefinisikan perkataan ibadah. Siapa yang mungkin tak pernah dengar apa maksud ibadah selama hari ini, mungkin pagi ini dia dengar. Yang disebut oleh Ibn Taymiyah rahimahullah. Al-ibadatu ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahirah wal batinah. Pendek sahaja. Ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah tu adalah satu kata nama yang menghimpunkan semua perkara yang Allah suka dan Allah redha. Allah suka dan Allah redha. Minal aqwali wal af'al, daripada ucapan dan perbuatan. Az-zahira wal batinah, yang zahir dan yang batin. Itulah definisi ibadat. Maknanya ciri utama bagi ibadat ni adalah ucapan dan perbuatan yang Allah suka dan Allah redha. Lalu masa saya belajar dahulu, saya pun disyarahkan dan dijelaskan oleh guru saya hafizahullah ta'ala. Dia bangkit persoalan, dia kata, bagaimana kita nak tahu sesuatu ucapan tu Allah suka dan Allah redha? Dan bagaimana kita nak tahu sesuatu perbuatan tu Allah suka dan Allah redha? Jadi guru saya ni dia bagi jawapan, dia kata, Allah ni dia tidak akan perintahkan kita melakukan sesuatu melainkan itu tanda dia suka dan redha kepada perkara tersebut. Jadi cara kita nak tahu Allah suka dan tidak suka, Allah suka dan redha kepada satu-satu perbuatan, Allah akan perintahkan kita buat. Bila Allah suruh kita buat, itu petanda dia sukalah kepada amalan tersebut. Dan bila Allah suruh kita lakukan satu-satu ucapan atau perbuatan, itu petanda Allah suka dan Allah redha kepada perbuatan tersebut.
Kita tengok contoh. Kalau puasa tadi, Allah syariatkan kepada umat-umat sebelum kita. Tetapi Allah tambahkan juga syariat tu kepada kita ni sebagai umat Muhammadiyah, hadirin dan hadirat, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan, itulah kata para ulama, menunjukkan puasa ni betapa istimewanya puasa di sisi Allah. Lama Allah syariatkan. Sehingga hari kiamat Allah syariatkan, daripada umat-umat sebelum kita pun Allah telah syariatkan ibadah berpuasa, hadirin dan hadirat. Cuma, di manakah perbezaan antara puasa kita dengan puasa umat-umat terdahulu? Baik. Jawapan dia begini, hadirin dan hadirat. Sebelum ini, iaitu pada zaman umat-umat terdahulu, puasa Ramadan tu tidak disyariatkan. Tapi puasa tu ada. Ialah kita kata puasa tak semestinya puasa Ramadan sahaja. Ada puasa pada lain daripada bulan Ramadan. Jadi pada umat-umat yang terdahulu, puasa Ramadan tidak disyariatkan, hadirin dan hadirat. Sebaliknya, wa takhtassu umat Nabi kita Sayyidina Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam mendapat ciri keistimewaan apabila Allah Ta'ala memfardukan pensyariatan puasa Ramadan. Jadi di situ sedikit perbezaan antara umat kita dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil kefarduan Ramadan bukanlah ayat 183 surah Al-Baqarah ni. Tapi dalil kefarduan puasa Ramadan adalah pada ayat yang ke-185 daripada surah Al-Baqarah. Yang mana Allah Ta'ala kata, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Pada perkataan faman syahida minkum asy-syahra falyasum, di situlah adanya kewajipan berpuasa, hadirin dan hadirat. Kemudian daripada hadis pula, hadirin dan hadirat, adalah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khams. Islam ini dibina atas 5 teras atau 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertamanya 2 kalimah syahadah. Wa iqamis salah. Yang keduanya mendirikan salat fardu 5 waktu sehari semalam. Yang ketiganya wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang keempatnya wal haji, ibadah haji bagi yang berkemampuan. Dan yang kelimanya wasaumi Ramadan, berpuasa dalam bulan Ramadan. Jadi puasa Ramadan ni adalah rukun Islam. Dan mereka yang tidak berpuasa Ramadan tanpa uzur, sengaja dan malas meninggalkan puasa, dia boleh dikira sebagai mencemar atau ingin merobohkan salah satu tiang daripada tiang-tiang Islam. Na'udzubillah min dzalik, hadirin dan hadirat. Dan ada seorang Arab Badui bertanya soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh penulis kitab di sini, wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil a'rabi alladhi sa'alahu akhbirni madza furida alayya Allahu minas shaum, ataupun saya minta maaf, akhbirni madza farada alayya Allahu minas shaum. Ada seorang Arab Badui, dia datang kepada Nabi, dia tanya soalan, wahai Rasulullah, beritahu kepada aku, maza farada alayya Allahu minas shaum. Apa yang Allah fardukan ke atas aku ni daripada ibadah puasa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, siyam Ramadan, puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan ni adalah wajib hukum dia, hadirin dan hadirat. Ia fardu. Dan hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan kemudian penulis kitab pada awal bab, beliau meletakkan tajuk hukmu tariki siyami syahri ramadana min ghairi uzr. Hukum meninggalkan puasa dalam bulan Ramadan ni tanpa sebarang keuzuran. Maknanya kalau dia kata dia sakit, itu uzur. Kalau dia kata dia ada isu-isu yang lain seperti bermusafir dan seumpamanya, itu uzur. Tapi ini orang yang tidak ada uzur. Dia sihat, dia tidak sakit, dia tidak bermusafir. Jadi orang seperti ini kita nak tengok
kalau dia tak berpuasa, apa hukum dia? Lamma kana siyamu syahri Ramadhan ruknan min arkanil Islam. Oleh kerana berpuasa dalam bulan Ramadan ni adalah merupakan satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Wa minal fara'idil ma'lumati minad dini bid-darurah, dan antara kewajipan yang mana ia telah diketahui dalam agama yang ianya adalah wajib. Maknanya secara darurinya kita tahu yang berpuasa Ramadan ni wajib, macam salat 5 waktu tu wajib, macam menunaikan zakat tu wajib, macam mengerjakan haji tu wajib. Kana jahidu wujub maka kana jahidu wujubihi kafiran. Seseorang yang mengingkari atau yang menolak kewajipan puasa Ramadan, dia dikira sebagai kafir, seorang yang kafir. Ai yu'amalu muamalah al-murtad. Dia ni kita berurusan dengan dia sama seperti kita berurusan dengan orang yang murtad. Pertama sekali, yustatab. Bila ada orang yang mengingkari kewajipan berpuasa Ramadan, maka kita minta untuk dia bertaubat dahulu. Taubat dahulu. Fa in taba qubila minhu, sekiranya dia bertaubat, maka taubatnya diterima. Wa illa kutila haddan. Tetapi sekiranya orang ini dia ingkar kewajipan berpuasa dan disuruh bertaubat, dia enggan bertaubat, maka pemerintah ada hak untuk membunuh dirinya. Kutila haddan, maknanya dalam hukum had, bahawasanya dia telah kufur, na'udzubillahi min dzalik. Wazalika, tetapi ada pengecualian. Wazalika illam yakun qaribul ahdi bil Islam. Yang demikian ni, kalaulah si fulan ni tadi, dia ni bukannya orang yang baru memeluk Islam. Kalau orang yang baru memeluk Islam, maka dia diberi keuzuran. Mungkin dia jahil, mungkin dia tidak tahu hukum. Tapi ni ada orang yang dah lama, keluarganya Islam, dia belajar pula ada pendidikan dan pengajian Islam. Jiran-jiran tetangganya beragama Islam. Umurnya dah 40 ke 50 tahun, tapi tolak kewajipan berpuasa Ramadan. Maka yang ni tak diberi keuzuran sekiranya dia tidak bertaubat. Au nasha'a ba'idan 'anil umran kama yaqulul ulama, ay ba'idan 'anil ulama. Ataupun dia jauh, duduk jauh di pedalaman-pedalaman, di kawasan-kawasan dalaman hutan sebagai contoh, yang mana dia tidak berjumpa dengan orang ramai, lebih-lebih lagi tidak berjumpa dengan para ulama. Atas faktor ini dia diberi keuzuran juga. Tapi kalau kita hidup, ustaz ramai, ustazah ada, ilmu tersebar, YouTube ada, Facebook live ada, radio ada, macam-macam untuk mendapatkan ilmu dan maklumat, maka sudah tidak ada keuzuran sekiranya dia tidak bertaubat. Amma adapun man taraka saumahu bighairi uzri, adapun seseorang yang meninggalkan puasa tanpa uzur, walakinni wa kana ghairu jahid liwujubi, tetapi dalam masa yang sama dia tidak mengingkari kewajipan berpuasa. Wa dzalika ka'an qal, seperti seseorang yang berkata, as-saumu wajibun alai, puasa tu wajib ke atas diri aku, walakinni la asum, akan tetapi aku tak nak puasa, dia kata. Fa innahu yakunu fasiqan, kalau yang ingkar kewajipan puasa dia kafiran. Tapi kalau dia mengetahui yang dia ada kewajipan ke atas dirinya untuk berpuasa, namun dia memang tidak mahu berpuasa, dalam masa yang sama dia tidak mengingkari kewajipan, maka dia dikategorikan sebagai apa? Sebagai fasik, hadirin dan hadirat. Walaysa bikafir, dan dia tidak tergolong dalam kalangan yang kafir. Wa wajaba ala hakimil muslimina, dan wajib ke atas pemerintah umat Islam untuk menghalang dia dan mencegahnya daripada makan dan minum pada waktu siang, supaya dia dapat dikira berpuasa juga, ataupun mendapat ganjaran puasa, hadirin dan hadirat. Maknanya dalam pembahagian orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur ni terbahagi kepada dua cabang.
Cabang yang pertama adalah yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur dalam keadaan diingkar kewajipan. Yang ini dikira sebagai kafir. Dan pemerintah perlu ambil tindakan kepada dia. Pertama sekali, pemerintah kena suruh dia bertaubat. Sekiranya dia bertaubat, maka taubatnya diterima. Tapi sekiranya dia tidak bertaubat dan dia masih degil, maka pemerintah ada hak untuk menjatuhkan hukum had, iaitu bunuh kepada diri dia. Yang kedua adalah orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, tetapi dia tidak mengingkari kewajipan dan kefarduan ibadah puasa Ramadan. Dan orang seperti ini, dia tidak kafir, tetapi dia apa? Dia fasik. Kita kena ingat, apa maksud fasik? Fasik ini adalah seseorang yang melakukan satu kali perbuatan dosa besar, atau dia melakukan lebih kurang, sekurang-kurangnya 3 kali perbuatan dosa kecil secara berturut-turut. Maka dia adalah dikategorikan sebagai fasik, hadirin dan hadirat. Kalau contoh dia tak puasa Ramadan, sengaja tak puasa, tapi dia tahu puasa itu wajib, dia tidak ingkari kewajipan puasa, maka dia fasik. Dia telah melakukan satu kali perbuatan dosa besar, hadirin dan hadirat. Baik. Kemudian kita nak tengok dari sudut pensabitan puasa Ramadan ni. Macam mana kita nak tetapkan telah masuknya puasa Ramadan? Disebutkan di sini oleh penulis kitab kita, hadirin dan hadirat. Yathbutu dukhulu syahri Ramadhan bi ahadi amrayn. Sabitnya masuk bulan Ramadan tu dengan salah satu daripada 2 cara yang berikut. Yang pertamanya adalah ru'yatul hilal, ru'yah al-hilal. Ru'yatul hilal ni maknanya nampak anak bulan, atau dalam bahasa lain, anak bulan kelihatan. Anak bulan kelihatan. Dan bila? Iaitu pada malam yang ke-30 Sya'ban. Maknanya kalau malam 30 Sya'ban itu, maka kita pun melihat nampaknya anak bulan, maka keesokannya pasti 1 Ramadan. Dan yang keduanya adalah ikmalu Sya'ban 30 yauman. Masuknya bulan Ramadan apabila telah genap dan telah lengkapnya bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Kerana dalam kalender hijrah tidak ada 31 hari. Begitu. Macam kita kalau dalam kalender Masihi ada 31 Ogos sebagai contoh. Ada 31 apa lagi, Januari contohlah. Jadi kita tengok berbeza dengan kalender hijrah. Kalender hijrah ni maksimum harinya adalah 30 hari sahaja. Dan Nabi SAW pernah sebut di dalam hadis kepada para sahabat dengan mengisyarat, dengan isyarat tangan, hadirin dan hadirat, asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Sebulan itu 10, 10, 10. Jadi maknanya sebulan itu 30 hari. Dan sebulan itu 10, 10, 29. Maknanya Nabi turunkan satu tangan dari Nabi SAW. Sebulan itu adalah 10, 10 dan 9. Jadi maksimum hari dalam sebulan adalah 29 hari sahaja. Saya minta maaf, maksimum hari dalam sebulan adalah 30 hari ataupun 29 hari. Jadi 29 atau 30 hari. Dan hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, apabila telah lengkapnya bulan Sya'ban selama 30 hari, maka keesokannya sudah tentulah masuknya 1 Ramadan. Jadi ini menunjukkan walaupun orang kata dia kata tak nampak anak bulan, tak, dah 30 hari dah Sya'ban, maka keesokannya adalah Ramadan. Jadi salah satu daripada dua cara ini. Dan disebutkan dalam hadis oleh Nabi SAW, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah kamu dengan penampakan anak bulan dan berhari rayalah kamu dengan penampakan anak bulan. Walaupun Nabi kata wa aftiru dan kita terjemah aftiru ni dan berbuka puasa, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Wa aftiru ni maknanya berbuka puasa dalam kurungan
berhari raya lah, kerana bila raya tak puasa. Jadi maknanya berpuasalah kamu dengan nampak anak bulan, dengan melihat anak bulan, dan berhari rayalah kamu dengan melihat anak bulan. Kemudian fa'in ghumma alaikum, tetapi kalaulah awan tebal sehingga awan tu menghalang pemandangan kita kepada anak bulan, fa'akmilu iddata sya'bana 30 yawma, maka hendaklah kamu lengkapkan bilangan bulan Sya'ban tu sebanyak atau selama 30 hari. Begitu. Hadirin dan hadirat. Jadi salah satu daripada dua cara ini. Namun kita kalau di negara kita ini, kita akan saya minta maaf, banyak betul lah gangguan. Kejap ya hadirin dan hadirat. Susah saya ni, sebab banyak sangat gangguan. Okey. Kalau itulah yang sangat bagus tu, kalau kuliah kita secara secara bersemuka, hadirin. Kalau tidak ni banyak gangguan. Kalau kita ceramah online dalam telefon ni, orang duk mesej lah, orang duk tak faham bahasa, orang duk call lah, macam-macam. Okey. Jadi saya berbalik kepada perbahasan tadi, hadirin dan hadirat, dan saya harap suara saya boleh dengar dengan jelas. Fa'akmilu iddata sya'bana 30 yawma. Dan berbalik kepada apa yang saya nak sebutkan tadi, di negara kita ini, saya bagi masa sekejap ya, hadirin dan hadirat. Okey, baik. Kita sambung sedikit lagi, hadirin dan hadirat. Kalau di Malaysia, dari sudut pengamalannya, untuk penetapan dan penentuan berkenaan dengan masuknya 1 Ramadan ataupun nampaknya anak bulan, dan penetapan tentang masuknya 1 Syawal, adalah ditetapkan oleh, pertama sekali, betul kita diumumkan oleh penyimpan Maha Besar Raja-Raja itu. Tetapi penyimpan Maha Besar Raja-Raja ini, dia akan mendapat maklumat macam contoh, dilihat kepada jabatan-jabatan mufti negeri masing-masing. Kerana di setiap jabatan mufti negeri, dia ada satu unit yang dinamakan sebagai unit falak. Unit falak. Jadi unit falak ni dia akan, apabila orang kata nak menghampiri Ramadan ni, dia akan pergi cerap anak bulan. Dan kalau kita di wilayah persekutuan ini, kita akan cerap anak bulan di 3 tempat. 3 tempat ni, yang pertama sekali, kalau di Kuala Lumpur, adalah di Menara Kuala Lumpur. Kalau di Putrajaya adalah di PICC. Dan kalau di Labuan, saya pun tak ingat nama tempat dia, tapi adalah satu kawasan bangunan yang tinggi itu di Labuan. Jadi ini wilayah persekutuan yang 3. Hadirin dan hadirat, maka setiap ni dia akan tetapkan, dan nampak, ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Jadi kalaulah nampak sahaja, maka Malaysia berpuasa. Begitu.
kalau nampak anak bulan dan ditetapkan dan dimaklumkan, maka kita pun berpuasa. Itulah kalau ikut kepada di negara kita ini. Kemudian dalam perbahasan yang berikut, jadi selesai perbahasan tersebut hadirin dan hadirat yang saya muliakan, syurutu wujubis shaum, syurutu wujubis shaum, syarat-syarat wajib berpuasa, syarat-syarat wajib berpuasa. Wa syurutu sihhatih, dan syarat sah puasa. Pertama, kita kena jelas tentang apakah yang dimaksudkan dengan syarat. Kita biasa dengar dua. Satu, syarat. Satu lagi, rukun, hadirin dan hadirat. Biasa kita dengar syarat dan rukun. Apakah perbezaan di antara syarat dan rukun? Maka kita katakan kedua-duanya wajib. Dan kedua-duanya jika tidak ada dalam ibadat kita, maka tidak sah ibadat kita ini. Jika tidak ada dalam ibadat kita, maknanya jika ibadat kita tidak cukup syarat, maka ia tidak diterima. Dan jika ibadat kita tak melakukan yang rukun, maka ibadat kita pun tidak diterima. Kerana apa? Kerana dua-duanya wajib. Cuma perbezaan antara syarat dan rukun. Syarat ni dia adalah di luar bagi ibadat. Manakala rukun ni dia berada di dalam ibadat tersebut. Kalau contoh mudahnya kita kata rukun salat dan syarat sah salat. Kalaulah rukuk dan i'tidal dan sujud dan duduk antara dua sujud, semua perbuatan ni di dalam salat, maka ia adalah rukun salat. Begitu. Jadi rukuk dan i'tidal dan sujud dan duduk antara dua sujud adalah rukun salat. Kerana apa? Kerana ia di dalam dan ia wajib. Siapa yang meninggalkan sujud tidak sah salat dia. Siapa yang meninggalkan rukuk tidak sah salat dia. Siapa yang meninggalkan i'tidal dan duduk di antara dua sujud pun sama, salat dia adalah tidak sah, hadirin dan hadirat. Itu satu. Manakala kalau orang kata bersuci daripada hadas kecil, mengambil wudu, menghadap kiblat, menutup aurat, semua ni adalah di luar daripada perbuatan salat. Bila ia di luar daripada perbuatan salat, maka ia merupakan syarat sah salat. Jadi untuk puasa pun sama. Ada syarat-syarat sah dia, ada syarat-syarat wajib dia, dan ada rukun-rukun dia, hadirin dan hadirat, dan kita akan lihat satu persatu pada pagi ini. Yang pertama, kita pergi kepada syarat wajib dahulu. Siapakah yang mana bila ada ciri-ciri ni, maka dia wajib berpuasa? Yang pertamanya adalah al-Islam. Yang pertamanya adalah al-Islam. Al-Islam ni maknanya fala yajibus shaum 'alal kafir. Yang wajib berpuasa adalah orang Islam, maka tidak diwajibkan berpuasa ke atas orang kafir, hadirin dan hadirat. Yang ini kita sebut sebagai yang pertama, bahawasanya yang diwajibkan untuk berpuasa ini adalah orang Islam. Yang diwajibkan untuk berpuasa adalah orang Islam. Syarat wajib bagi ibadah berpuasa. Yang kedua adalah at-taklif. Yang kedua adalah at-taklif. Dan apa makna at-taklif, hadirin dan hadirat? At-taklif ini maknanya adalah mukallaf. Dia Islam dan dia mukallaf. Apakah yang dimaksudkan dengan mukallaf? Apakah yang dimaksudkan dengan mukallaf? Kita kata mukallaf ni adalah individu yang mempunyai dua ciri. Individu yang mempunyai dua ciri. Yang pertama, aqil. Yang pertama, aqil. Dia berakal. Dan yang kedua, dia baligh. Kadang-kadang saya perhatikan sebahagian kita ni duk sebut akil baligh tu macam akil baligh tu satu perkara. Bukan. Akil benda lain dan baligh benda lain. Jangan kita seragamkan dan jangan kita selarikan. Masalah ni jadi pening nanti, hadirin hadirat. Kena bezakan. Dia akil dan baligh. Betul lah.
Tapi ni akil baligh ni nampak macam satu pula. Padahal duanya adalah dua perkara yang berbeza. Akil ni maknanya orang yang berakal dalam erti kata lawan dia gila. Maknanya, kalau seseorang itu akalnya sihat, berfungsi dengan baik, maka dia wajib berpuasa. Dia wajib berpuasa. Tapi kalau dia gila, maka dia tidak wajib berpuasa. Dan gila di sini merujuk kepada gila dalam arti kata akalnya tidak berfungsi dengan baik. Bercakap pun tak ketahuan. Kadang-kadang bercakap seorang-seorang, begitu. Hadirin dan hadirat. Dan diri sendiri pun tidak terurus. Maka ini antara ciri-ciri. Apabila akal dia akal yang tidak baik, ataupun akal dia akal yang tidak sihat, hadirin dan hadirat. Tidak berada dalam keadaan yang baik, maka ia tidak wajib berpuasa. Tetapi kalau ada orang yang dia kata, macam mana pula kalau ada orang tu dia gila kuasa, contoh gitu, atau dia gila harta, atau dia gila kepada perkara-perkara yang lain, yang ini wajib puasa juga. Kerana walaupun dia gila kuasa, akal dia sihat, hadirin dan hadirat, dia boleh bercakap dengan baik. Gila yang tidak diwajibkan puasanya adalah gila yang menafikan akal. Begitu, hadirin dan hadirat. Dan yang kedua bagi ciri mukallaf ni adalah dia baligh. Dan apa makna baligh? Baligh ni adalah seseorang yang telah mencapai had umur dewasa. Begitu. Seseorang yang telah mencapai had umur, diwajibkan ke atas dia untuk melaksanakan ibadah. Dan bagi orang lelaki, dia baligh apabila dia keluar air mani, dan bagi orang perempuan, dia baligh apabila dia keluar haid, hadirin dan hadirat. Kalaulah seseorang perempuan itu ketika usianya 12 tahun, darjah 6, keluar darah haid, maka dia wajib untuk berpuasa dan dia wajib untuk salat. Dan kalaulah ada orang lelaki atau budak lelaki umur dia 12 tahun juga, dia keluar air mani, maka dia wajib untuk berpuasa dan dia wajib untuk salat, hadirin dan hadirat. Kenapa? Kerana dia telah baligh. Dia telah baligh. Dan had baligh ini adalah apabila keluar air mani bagi lelaki dan keluar darah haid bagi orang perempuan. Jadi syarat yang kedua adalah mukallaf. Dan dalilnya adalah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalatha, rufi'al qalam an thalatha, anil naim hatta yastayqiz, daripada orang yang tidur sehinggalah dia bangun tidur, wa anis sabi hatta yahtalim, daripada budak-budak sehinggalah dia bermimpi, daripada kanak-kanak sehinggalah dia bermimpi, wa anil majnun hatta yaqil, diangkatnya pen, dalam arti kata diangkatnya pena, dan maksudnya dia tidak diwajibkan, itu maksudnya, ataupun dia tidak dicatatkan terhadap atau ke atas 3 pihak, 3 individu. Yang pertama, orang yang tidur sehinggalah dia bangun tidur. Bila dia tidur ni, dia diberi keuzuran, hadirin dan hadirat. Wa anis sabi, ke atas kanak-kanak, maknanya selama dia budak, maka dia belum dicatat lagi kewajipan untuk dia salat, untuk dia berpuasa. Dan kalau dia tak salat pun ketika usianya 5 tahun, 6 tahun, dia tak dikira sebagai berdosa. Dia tak dikira sebagai berdosa, hadirin dan hadirat. Wa anil majnun hatta yaqil, dan kepada orang yang gila sehinggalah dia berakal. Maknanya kalau orang tu dia gila, maka dia tak dicatatkan kewajipan ke atas perbuatan-perbuatan ibadat yang telah ditetapkan oleh syarak. Dan yang ketiga, syarat wajib berpuasa. Maknanya bila dia ada syarat ni, dia cukup syarat ni, maka wajiblah bagi dia untuk berpuasa. Baik. Yang pertama, al-khuluwu anil a'zaril mani'ati minas sawm.
dia sunyi daripada sebarang keuzuran yang menghalang untuk dia berpuasa, atau al-mubihah lil fitr, ataupun keuzuran yang membolehkan dia berbuka puasa. Ada keuzuran-keuzuran yang menghalang kita berpuasa, dan ada keuzuran yang membolehkan kita berbuka puasa. Jadi di sini penulis kitab dia kupas satu persatu secara terperinci, dan bila kita pun ikuti pengajian ni secara terperinci, kita pun boleh faham dia bahagian mana dalam bab-bab hukum hakam puasa. Jadi kita bahagian syarat wajib puasa, dan kita kata salah satu syarat wajib puasa, kita ini sunyi, maknanya tidak ada pada diri kita ini sesuatu keuzuran, pertama yang menghalang puasa, yang kedua yang mengharuskan berbuka. Jadi apakah keuzuran yang menghalang seseorang itu untuk berpuasa? Disebutkan di sini at-talabbusu bil haid. Seseorang itu sedang dalam keadaan haid. Awin nifas, atau dia berada dalam keadaan nifas kerana nifas mengambil pakai hukum haid. Nifas ni dia mengguna pakai hukum haid. Juz'an min ajza'in nahar, dalam tempoh satu juzuk atau satu bahagian daripada waktu siang hari. Jadi satu bahagian daripada siang hari dia ini keluar haid atau keluar nifas, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Kerana syarat wajib puasa suci daripada keuzuran yang menghalang kita ini untuk berpuasa. Baik. Dan yang kedua, ighma awil junun al-mutbiq bayad al-yaw kullihi, yang mana terjemahannya hadirin dan hadirat, seseorang itu pengsan atau gila sepanjang hari. Sepanjang hari itu maknanya sepanjang siang hari. Maknanya dia pengsan atau dia gila. Kalau dalam tempoh itu, maka dia gila tadi kan menafikan syarat yang berakal tu. Macam tu. Dan kalau dia pengsan pun sama. Kalau dia pengsan, ighma. Pengsan ni pun dia tak, akal dia tidak berfungsi. Bila dia pengsan kan dia tak sedar apa benda. Hadirin dan hadirat. Jadi dekat situ ada tidak cukup syarat dari sudut akal. Dan pengsannya sepanjang hari. Maka tidak wajib untuk dia berpuasa. Hadirin dan hadirat. Maknanya keadaan dia itu menghalang dia daripada berpuasa. Baik. Kemudian keuzuran-keuzuran yang membolehkan seseorang itu berbuka puasa. Ni kena dengar, hadirin dan hadirat. Supaya kalau takdirkan kita berlaku kepada kita ini salah satu daripada keuzuran-keuzuran yang berikut, maka kita tidak diwajibkan berpuasa. Kerana perbahasan kita adalah syarat wajib puasa. Wa ammal a'zarul mubihah lil iftari fahiya, adapun keuzuran-keuzuran yang membolehkan seseorang itu untuk berpuasa adalah, saya minta maaf, membolehkan seseorang itu untuk berbuka puasa adalah, yang pertama, al-maradu alladhi yusabbibu li sahibihi dararan syadidan aw alaman aw inzi'ajan syadidain. Sakit yang menyebabkan kepada orang yang sakit tersebut mudarat yang sangat kuat. Au alaman au inzi'ajan syadidain, ataupun kepedihan ataupun ketidakselesaan yang bersangatan. Maka ketika ini harus bagi dia untuk berbuka. Dia boleh untuk berbuka puasa. Maknanya kalau dia dalam keadaan sakit dan kalau dia berpuasa juga, puasa tu akan menyebabkan sakit tu bertambah teruk, begitu. Ataupun kepedihan ataupun ketidakselesaan yang bersangatan kepada individu yang sakit jika sekiranya dia mengekalkan berpuasa. Jadi dia boleh untuk tidak berpuasa. Maka kalaulah dia berada dalam situasi seperti ini, maka dia tidak wajib puasa. Begitu. Yang kedua,
as-safaru tawil alladhi la yaqil an 83 kilometer bisyartin an yakuna safaran mubahan. Wa bisyartin an yastaghriqa as-safar sa'ira al-yawm. Ini penting. Syarat wajib puasa atau keuzuran yang membolehkan seseorang itu berbuka puasa adalah musafir yang panjang. Musafir yang panjang. Yang mana tidak kurang daripada 83 km punya perjalanan. Dia mesti lebih daripada 83 km. Dan dalam kitab-kitab lama disebut 2 marhalah, hadirin dan hadirat. Dan dikira 2 marhalah pada hari ini dengan kadar kilometernya 83 km, tetapi taqriban la tahdidan ataupun laisa tahdidan. Takriban ni maknanya secara average, lebih kurang gitulah. Kalau 82.5 ke 82 boleh juga, hadirin dan hadirat, kata fatwa para ulama. Kenapa? Dia hampir-hampir secara puratanya begitu. Tetapi ada syarat. Walaupun dia musafir 90 km, tapi musafir itu semata-mata untuk dia pergi buat maksiat. Yang ni tidak, orang kata tidak dibenarkan untuk ni. Tidak dibenarkan untuk untuk dia berbuka puasa. Kerana syarat yang pertama, permusafiran ni mestilah permusafiran yang hukum dia mubah, permusafiran yang hukum dia harus, hadirin dan hadirat. Dan syarat yang kedua adalah wa yastaghriq as-safar sa'ira al-yawm. Mestilah dia ni dalam keadaan bermusafir itu sepanjang siang hari, hadirin dan hadirat, baru boleh berbuka. Tapi kalaulah dia sampai dah kepada destinasi dia itu, ataupun dalam keadaan dia dah berhenti bermusafir dalam tempoh yang sekejap sahaja, maka dia tidak dibenarkan untuk berbuka, hadirin dan hadirat. Baik, dan disebutkan dalam mazhab kita ini, amma in asbaha sa'iman wa huwa muqim, kalau seseorang itu dia bangun pagi dalam keadaan dia bermukim, dalam arti kata dia belum bermusafir. Summa ahdasa safaran, kemudian dia pun pergi bermusafir, dia pun memulakan permusafiran asna an-nahar, ketika waktu siang. Maka orang sebegini dalam mazhab kita ini lam yajuzil iftar, tidak boleh untuk dia berbuka puasa pun. Begitu. Jadi maknanya di sini seolah nak memberi gambaran daripada pagi itu memang kita dah dalam keadaan bermusafir sebenarnya. Sepanjang hari itu kita dikira musafir. Daripada subuh ke maghrib, orang sebeginilah baru diberi keringanan atau keuzuran untuk dia berbuka puasa. Baik. Dan yang ketiga, keuzuran yang membolehkan bagi seseorang itu untuk berbuka puasa adalah al-ajzu ataupun al-ajzu an-siyam. Seseorang yang tidak mampu untuk berpuasa. Fala yajibu as-shaum ala man la yutiquhu likibar. Tidak wajib berpuasa kepada orang yang tidak mampu berpuasa likibar. Maknanya disebabkan tua. Sebab kalau saya kata likibar tadi, ada orang yang tak kebur pula. Orang yang tak kebur wajib puasa. Orang yang kibar, yang uzur, yang tua, likibar. Dia macam ada doa tu, wa a'udzubika min su'il kibar. Walaupun ada sebahagian yang kata min su'il kibir, tapi Allahu alam yang tepatnya adalah min su'il kibar, iaitu usia tua yang buruk, usia tua yang buruk. Jadi kalau orang tu dia telah terlalu tua, hadirin dan hadirat, mungkin dia tak sakit tapi dia tua dan dia tak larat, dia ajaz. Iaitu Allahumma inni a'udzubika minal ajz wal kasal. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada tidak mampu, tak larat, letih, wal kasal, dan perasaan malas, hadirin dan hadirat.
Yang ni di kibar ni, orang ni dia tak mampu nak puasa sebab dia dah usia dia dah tua, hadirin dan hadirat. Atau maradin la yurja bur'uh, ataupun dia tak mampu puasa sebab dia sakit dengan sakit yang tidak, orang kata sakit tu dah tak ada harapan sembuh dah. Begitu. Sakit tidak ada harapan sembuh. Lianna as-sawma innama yajibu ala man yaqdiru alayh. Kerana puasa ni hanya wajib bagi mereka yang mampu untuk melakukannya sahaja. Baik. Dan yang berikutnya, perbahasan kita nak pergi pula hadirin dan hadirat kepada syurutu sihhatis shaum, syarat sah puasa. Yang tadi ni syarat wajib. Islam, baligh, berakal dan kosong daripada sebarang keuzuran yang menghalang puasa, seperti haid dan nifas, seperti orang kata pingsan dan gila, dan keuzuran yang membolehkan kita untuk berbuka puasa, seperti musafir yang panjang dengan syarat-syarat yang dua yang telah disebutkan, dan juga seperti sakit yang mana kalau dia berpuasa, sakit itu akan bertambah teruk ataupun lambat sembuh, ataupun akan menyebabkan ketidakselesaan yang bersangatan kepada diri seseorang. Dan yang berikutnya adalah mereka yang tidak mampu, seperti usianya telah tua, atau dia sakit tetapi sakitnya memang dah tak boleh sembuh lagi dah. Jadi mungkin dia sakit sepanjang tahun, memang dia tak menanggung kesakitan dan keperitan, maka orang seperti ini tidak wajib puasa. Hadirin dan hadirat. Dan perbahasan syarat sah puasa pula. Ini. Yang pertamanya adalah Islam juga. Dalam erti kata, kalau seseorang yang bukan Islam berpuasa, puasanya tidak sah dan tidak dikira ibadat pun. Begitu. Yang kedua adalah al-aql. Al-aqlu. Iaitu tidak sah puasa bagi orang gila. Syarat sah puasa ni mesti orang tu berakal. Tetapi tak tengok. Ada tak yang isu baligh tu dijadikan syarat? Tidak. Maknanya apa? Kalau kanak-kanak berpuasa, puasa dia sah. Kerana dia tidak disyaratkan untuk baligh baru jadi puasa sah, tak? Kalau kanak-kanak yang mumayyiz contohnya, dia berpuasa, maka puasa dia dikira sah. Kerana syaratnya hanyalah pada akal sahaja. Maknanya seseorang yang berakal. Kalau budak-budak yang mumayyiz kan dah berakal lah. Ulama-ulama kita ni, mereka bahas kalau budak tu mumayyiz ni, maknanya dia dah boleh uruskan makan pakai dia sendiri contohnya. Nampak gaya kalau dah 5-6 tahun, dia dah mumayyiz pada tahap itu. Dia dah boleh pergi tandas seorang, boleh buang air kecil, boleh buang air besar sendirian. Tak berhajat dah kepada orang dewasa nak handle ataupun nak menguruskan kepada diri dia. Maka kata penulis kitab, wa yasihhu shaumus sabi' al-mumayyiz, dan sahnya puasa bagi kanak-kanak yang mumayyiz. Wa yu'maru bihi idza ataqa as-sauma mata balagha as-sabi'ah min al-umur. Dan ketika budak ni yang dah mumayyiz, dia ni umur dia 7 tahun, maka ibu bapa dia digalakkan atau diperintahkan untuk menyuruh dia untuk puasa. Dia sama juga, puasa sama seperti solat. Dari sudut kanak-kanak diperintahkan untuk solat ketika usia 7 tahun. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kamu untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kamu untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Jadi saya kata tadi, puasa sama seperti salat. Maknanya kalau budak ni dah umur dia dah 7 tahun pun, maka kita perintahkan dia untuk apa? Untuk berpuasa, hadirin dan hadirat. Wa yutrab ala tarkihi idza balagha al-'ashar. Dan dipukul kalau dia ini meninggalkan puasa ketika usia dia 10 tahun. Dah 10 tahun tapi tak nak puasa juga, boleh dipukul. Kas-salah, sama seperti
situasi salat yang telah saya sebutkan, hadirin dan hadirat. Cuma bila kita sebut pukul di sini adalah litadib. Itu. Litadib, untuk mendidik. Bukannya lita'zib, bukannya untuk mengazab. Tapi ta'dib, bukan ta'zib. Maksud pukul mengazab ni, dia pukul sampai berbekas. Begitu. Sampai lebam-lebam, sampai cedera, sampai luka, sampai keluar darah. Itu ta'zib. Dan hukuman dalam Islam ini khususnya merujuk kepada didikan salat dan didikan puasa ni. Bila Allah Ta'ala atau Nabi SAW memberi arahan, وَضْرِبُوهُمْ فَوْقَ الْعَشَرِ, kalau dah lebih 10 tahun tapi tak nak salat dan tak nak puasa, kamu boleh pukul. Dan pukulan ini adalah lita'dib, untuk mendidik. Dan pukulan ini tak boleh sama sekali pada kepala dan tak boleh sama sekali melebamkan dan melukakan atau mencederakan. Hadirin dan hadirat. Jadi pukul dalam erti kata yang mana budak ni kalau 10 tahun dia tak salat, dia akan tahu bahawasanya perkara ni perkara yang salah. Kalau benda ni tak salah, kenapa mak dia boleh ambil tindakan? Pukul dia contoh. Ataupun ayah dia ambil tindakan, didik dia dalam erti kata memukul. Hadirin dan hadirat. Dan syarat sah puasa juga adalah sama seperti al-khulu minal a'dzaril mani'ati minas shaum. Seseorang itu bersih daripada sebarang keuzuran yang menghalang dia daripada berpuasa. Seperti datangnya haid atau nifas, dan pengsan atau gila sepanjang hari. Hadirin dan hadirat. Pengsan dan gila sepanjang hari. Okey. Kemudian kita nak berpindah kepada satu lagi tajuk. Dan bila selesai je tajuk ni, hadirin dan hadirat, maka saya pun nak menyelesaikan perbahasan kita. InsyaAllah. Itu masih ada 2 lagi. Rukun-rukun puasa serta perkara-perkara yang membatalkan puasa. Hadirin dan hadirat. Rukun-rukun puasa dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Arkanus saum, arkanu as-saum. Yatakawwanu siyam min tahqiqi ruknaini asasiyaini huma. Puasa ini terbentuk dengan kita mentahqiqkan 2 rukun yang utama. Yang mana 2 rukun ini merujuk kepada yang pertama sekali adalah niyatus saum, niat puasa. Dan rukun yang kedua adalah al-imsaku 'anil mufattirati minal fajri ilal ghurub, menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa daripada fajar sehingga terbenam matahari. Jadi kita nak tengok kepada rukun yang pertama, iaitu niat. Hadirin dan hadirat. Puasa adalah amalan. Dan amalan ni bergantung kepada niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan ni bergantung dengan niat, dan setiap seseorang itu diberi ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadirin dan hadirat. Jadi niyatus saum, niyatu as-saum. Apa makna niat? Wahiya qasdus siyam. Dalam hati dia berkeinginan atau dia bertujuan untuk berpuasa. Wa mahalluha al-qalbu, kata penulis-penulis kita. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempat niat puasa adalah dalam qalbu kita ini. Dan qalbu adalah jantung hati, hadirin dan hadirat. Wala takfi bil lisan, tidak mencukupi niat puasa dengan lidah sahaja. Wala yushtaratu talaffuzu biha, dan tidak disyaratkan untuk melafazkan niat puasa. Hadirin dan hadirat. Jadi niat ni tempatnya dalam hati. Kadang-kadang masyarakat kita ni dia keliru, hadirin dan hadirat. Khususnya generasi-generasi yang lama-lama lah.
Tapi alhamdulillah generasi-generasi yang kebelakangan ini, kita punya kemajuan ataupun akses kepada ilmu yang tepat ni adalah banyak. Kalau zaman-zaman dahulu tu mungkinlah diberi keuzuran dan kemaafan kalau duk kongsi hadis-hadis palsu ke, pandangan-pandangan yang kurang tepat ke. Mungkinlah keuzuran sebab kitab-kitab susah nak dapat, ulama-ulama susah nak ditemukan. Tapi kalaulah pada zaman-zaman hari ini kita masih nak sebar hadis-hadis yang palsu yang 30 tahun dulu punya, maka tidak tepat hadirin hadirat. Sebab tu sedih kita kalau kita duk melihat ada lagi orang yang duk sebar, oh hari ini masuk 1 Ramadan, hari ini masuk 1 Syaban, siapa yang kongsikan ini dapat kelebihan sekian dan siapa yang tak kongsikan ini, syaitan akan berkata gembira lah, macam-macam lah kata hadirin. Mana datang ni? Tiap-tiap bulan. Dan kita pun dah tahu dah sebenarnya benda tu palsu, tapi dikongsikan lagi, disebarkan lagi. Bahaya hadirin dan hadirat. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan, ini kata kunci dia. Siapa yang berbohong ke atas nama aku ini dengan sengaja, bukannya dengan kejahilan. Kalau kejahilan diberi keuzuran. Dia dah tahu tapi buat juga. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap sedialah tempat duduknya di dalam neraka. Sebab tu saya secara peribadi, mana-mana patutlah kita ni, bukan saya seorang saja, tuan-tuan dan puan-puan sama juga. Kalaulah mana-mana penceramah ke, pendakwah ke, ustaz ke, ustazah ke, yang tak ambil berat pun isu ni, main cakap dan main cerita sahaja hadis, tak kira hadis sahih ke, hadis palsu ke, semua dia orang kata semuanya disebat. Dan lebih-lebih lagi kalaulah hadis-hadis palsu ni banyak menjadi, orang kata, melintas di mulut-mulut atau bibir-bibir mereka ini, maka saya tidak akan cenderung kepada pendakwah seperti ini atau penceramah seperti ini atau ustaz atau ustazah seperti ini. Sekalipun orang kata Masya Allah akhlaknya begitu baik, kita tidak akan cenderung hadirin dan hadirat. Walaupun terkenal macam mana pun, walaupun masyhur macam mana pun, walaupun jutaan follower ke, likers ke Facebook masing-masing atau Instagram, tapi sebab tidak ada kesungguhan dalam nak beragama dengan fakta, beragama dengan tepat, dengan hujah, dengan dalil-dalil yang sahih hadirin dan hadirat, maka kita tidak cenderung kepada mereka-mereka seperti ini. Jadi yang saya banyak jumpa tersebar di media-media sosial kita ini, yang masalahnya yang menyebarnya ustaz dan ustazah juga, itu kadang-kadang. Okey, niat puasa Ramadan. Okey, ditulislah niat puasa Ramadan ni, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanati lillah. Ini bukan niat. Kita kata ini lafaz niat hadirin dan hadirat. Kalaulah bacaan dan sebutan nawaitu ke, usalli ke, nawaitu ke, ini semua lafaz niat, dan lafaz niat ni ia tidak wajib, ia tidak disyaratkan pun macam penulis kitab kata tadi. Kita kena bezakan antara niat dan lafaz niat. Niat ni tempatnya di hati, dan lafaz niat tempatnya di lidah. Niat ni adalah rukun dan hukumnya wajib. Manakala lafaz niat bukan rukun dan dia tidak wajib, hukumnya adalah sunat hadirin dan hadirat dalam mazhab Syafi'i. Jadi sebab itu kita kena bezakan. Niat yang pertama sekali adalah qasdus siyam. Dia seseorang tu dia ingin untuk berpuasa. Maknanya dia ingin untuk menahan dirinya daripada makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Begitu. Semata untuk beribadah kepada Allah. Itulah niat. Wa mahalluhal qalbu, dan tempat niat adalah hati. Tak cukup niat semata dengan lidah. Dan tidak disyaratkan untuk melafazkan niat hadirin dan hadirat. Wa dalilu wujubin niyati, dan dalil wajibnya niat adalah firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, amalan bergantung kepada niat. Dan ba di situ ataupun kita katakan binniyat, fa in kanat an-niyah li shaum Ramadan, sekiranya seseorang itu berniat untuk berpuasa Ramadan, maka ushturita fiha, disyaratkan untuk niat tersebut untuk kita melakukan beberapa perkara yang berikut. Yang pertama at-tabyit. Tabyit. Apa makna tabyit?
tabiat ni niat mestilah dilakukan pada waktu malam. Hadirin dan hadirat. Itu penting. Niat mestilah dilakukan pada waktu malam sekiranya puasa itu adalah puasa Ramadan. Sekiranya puasa itu adalah puasa Ramadan. Maknanya terpakai tak syarat ni kalau puasa Isnin Khamis? Kita kata tak terpakai. Macam esok hari Isnin, ada orang nak puasa. Adakah dia kena niat malam ni? Tak disyaratkan. Untuk puasa Ramadan, disyaratkan. Yang pertama, bagi niat kena ada tabiat. Iaitu niat tu mesti dilakukan pada waktu malam. Dan malam macam saya sebut adalah di antara maghrib hingga ke subuh, hadirin dan hadirat. Di antara maghrib hingga ke subuh. Jadi kalaulah waktu isyak tu dia nak berniat, boleh. Lepas tarawih pun boleh, pukul 2 pagi pun boleh, pukul 3 pagi pun boleh, pukul 4 pagi boleh, pukul 5 pagi boleh, pukul 6 pagi pun kalau subuh 6 suku macam sekarang ni, dibolehkan untuk berniat, hadirin dan hadirat. Kerana semua tempoh yang saya sebutkan ni adalah namanya malam. Namanya malam. Malam adalah maghrib hingga ke subuh. Baik. Wa huwa ayyatawafara ladaihi al-qasad fil lail. Begitu. Maknanya seseorang itu berkeinginan atau berniat untuk berpuasa dan ia dilakukan pada waktu malam. Ai qabla tulu'il fajar. Iaitu sebelum terbitnya fajar. Kalau dah terbit fajar, tidak boleh berniat. Kalau dia berniat puasa juga, puasanya tidak dikira sebagai sah kerana ternafinya rukun yang pertama iaitu niat, hadirin dan hadirat. Tapi tidak bermakna kalau puasanya tidak sah, dia boleh makan dan minum, tak. Dia wajib imsak, hadirin dan hadirat. Dalam mazhab Syafi'i, dia wajib imsak. Maknanya masih dia tak boleh juga makan dan tak boleh minum kerana dia sebenarnya diperintahkan untuk berpuasa. فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ إِلَى الصِّيَامِ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بَطَلَتِ النِّيَّةُ وَبَطَلَ الصَّوْمُ. Tengok. Sekiranya seseorang itu tidak berniat untuk berpuasa kecuali setelah terbitnya fajar, iaitu setelah masuknya waktu subuh, maka batallah niat tersebut. Dan batallah juga puasa dia. Wa dalilu dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau saya tak silap, hadis ni diriwayatkan oleh Sayyidah Hafsah. Nabi SAW mengatakan, man lam yubayyitis siyam, sesiapa yang tidak mentabiyitkan siyam, iaitu siapa yang tidak berniat untuk berpuasa dalam waktu malam, qabla al-fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa bagi dia. Tidak ada puasa bagi dia. Dan la di sini adalah nafyus sihah, maka tidak sah puasa dia. Bukannya nafyul kamal. Kalau kita kata nafyul kamal, dia akan jadi tidak sempurna puasa dia, tak betul. Tapi la di sini adalah la an-nafiyah, betul. Tapi nafi di sini merujuk kepada nafyus sihah, menafikan kesahihan puasa. Jadi terjemahannya, sesiapa yang tidak bertabiid atau sesiapa yang tidak mentabiidkan niat, iaitu berniat pada waktu malam sebelum terbitnya fajar, maka Nabi SAW mengatakan fala siyama lahu, tidak sah puasa dia. Yang kedua, selain daripada berniat pada waktu malam, ini untuk puasa apa? Puasa Ramadan. Adapun puasa sunat, kita masih boleh berniat selama mana belum zawal, selama mana belum gelincir matahari. Dalam arti kata, kalau esok kita nak berpuasa pada hari Isnin contohnya, malam ni kita tak niat pun antara maghrib hingga subuh. Tapi esok dalam pukul 10 pagi, dalam pukul 9, kita pun tak makan apa, tak minum apa lagi. Maknanya belum breakfast apa semua. Kita kata alang-alang ni niat nak puasa lah hati kita. Kita niat nak puasa. Adakah sah? Jawapannya sah. Dan sahnya puasa sunat diniatkan sebelum gelincir matahari ini, sebelum masuk waktu zuhur ni, adalah berdasarkan hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi masuk ke dalam rumahnya dan Nabi tanya soalan, hal indakum syai'? Ada tak apa-apa untuk dimakan? Kemudian Aisyah kata, tak ada apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengatakan, fa inni idzan shaim. Kalau macam tu aku nak berpuasa, kata Nabi.
Kalau macam tu aku puasa lah. Begitu. Jadi para ulama apabila mereka mensyarahkan hadis ni, mereka menyatakan bahawasanya ketika itu baru Nabi mula niat nak puasa. Itu maksudnya. Ketika itu baru Nabi mula niat untuk berpuasa. Fa ini idzan shaim, kalau macam tu aku puasa. Yalah, kalau macam tu kalau dah tak ada makanan aku puasa lah. Jadi maknanya Nabi memulakan niat dan pada waktu itu Nabi dah selesai salat subuh. Maknanya dah siang hari, tapi menunjukkan ada perbezaan antara puasa sunat dengan puasa wajib seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan untuk niat wajib dilakukan pada malam hari. Dan ini namanya apa? Tabit. Baik. Dan yang kedua adalah at-ta'yin. Yang kedua adalah at-ta'yin. Dan apa makna at-ta'yin, hadirin dan hadirat? Ta'yin ni maknanya kita kena menentukan ni puasa apa. Puasa Ramadan ke, puasa nazar ke, puasa qada ke, gitu. Wa dzalika bi ay yu'ayyina naw' as-shaum. Itu. Dia mestilah menentukan jenis puasa yang dia nak puasa esok ni. Jenis puasa yang dia nak puasa pada keesokan hari. Keesokan hari tu maknanya pada siang hari lah, dan dia berada pada malam hari. Baik. Faya'zimu fi qalbihi ala siyami ghadin an Ramadan. Maka dia berazam dalam kalbu dia, dalam hati dia untuk esok ni dia nak puasa Ramadan. Itu niat dia mesti ta'yin. Bukan niat nak puasa qada ke, niat nak puasa nazar ke, niat nak puasa kafarah ke, tidak. Falau qasada fi nafsihi mutlaq as-shaum. Kalaulah dia niat semata-mata untuk puasa mutlak, lam tasihha niyyatuhu aidan. Niat dia tak sah. Kerana dia tak tentukan. Dia kena tentukan esok ni nak puasa apa. Sebab itu kalau seseorang tu membaca lafaz niat tadi, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan. Yang tu an ada'i fardhi Ramadan tu, itulah dia yang ta'yin. Gitu. Dan bila disebut nawaitu shauma ghadin, itulah maknanya. Ghad tu maknanya dia berada pada waktu malam lah tu. Kalau lah lepas subuh, dia baru nak kata nawaitu shauma ghadin. Kalau lepas subuh ni maknanya hari ni Senin, ghadin tu esok lah, hari Selasa. Tapi kalau dia kata ghadin tu pada waktu malam, betul lah. Malam esoknya siang. Jadi tak ada salah. Jadi sebab itu mesti berniat pada waktu malam. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan. Begitu. Jadi ini penting, ta'yin. Jadi tabit dan ta'yin. Ta'yin ni kita kena spesifikkan. Ni nak puasa apa ni? Puasa Ramadan ke, atau puasa qada ke, atau puasa nazar ke, begitu. Hadirin dan hadirat. Itu syarat yang kedua, atau rukun yang ataupun syarat yang kedua bagi niat ni. Dan yang ketiganya adalah at-takrar. Yang ketiga adalah at-takrar. Dan yang dimaksud dengan at-takrar ini adalah niat ni wajib diulangi pada setiap malam. Begitu. Niat, kita tahu Ramadan ada 30 hari maksimum untuk puasa. Jadi maknanya tiap-tiap malam kita wajib berniat untuk puasa pada keesokan hari. Jadi di sini, adakah boleh untuk kita berpada dengan niat puasa sebulan sekaligus? Dalam mazhab Syafi'i tidak dibolehkan. Begitu. Maksudnya tak cukup semata berpada, kita wajib berniat pada tiap-tiap malam. Adapun ada pandangan dalam mazhab Syafi'i yang menyebut disunatkan kepada kita untuk niat puasa sebulan sekaligus pada awal Ramadan. Tapi wajib juga niat pada tiap-tiap malam, hadirin dan hadirat. Ayyan wiya kulla lailatin qabla al-fajri an siyamil yawmit tali. Seseorang itu berniat pada setiap malam sebelum terbitnya fajar untuk dia berpuasa pada keesokan hari. Fala tughni niyyah wahidah 'an syahri kullih. Tidak memadai dan tidak mencukupi sekali niat untuk sebulan sekaligus puasa. Lianna siyama syahri Ramadan laisa ibadah wahidah. Kerana puasa dalam bulan Ramadan ni 30 hari itu bukan satu ibadat macam solat 4 rakaat satu solat. Tidak. 4 rakaat satu solat zuhur, 4 rakaat satu solat asar, 3 rakaat satu solat maghrib, 4 rakaat satu solat subuh, 2 rakaat satu solat 4 rakaat satu solat isyak, dan 2 rakaat satu solat subuh. Itu macam tu betul. 4 rakaat satu solat. Solat zuhur contoh. Tapi 30 Ramadan bukannya satu ibadat. 30 Ramadan tu adalah 30 hari puasa. Maknanya
ibadah yang satu sampai 30. Maka sebab itu tak boleh untuk kita sekali niat saja. Jadi mestilah diwajibkan hadirin dan hadirat berniat pada setiap malam. Berniat pada setiap malam. Sebab itu, kalau ada seseorang yang memang sengaja meninggalkan satu rakaat zuhur, maka dia tak boleh qada satu rakaat saja. Dia kena ulang balik solat dia. Kerana dia sengaja meninggalkan. Solat dia tidak sah. Macam contoh, solat satunya 4 rakaat solat zuhur. Dia solat 3 rakaat, sengaja ditinggalkan satu rakaat. Maka yang dia perlu ganti, adakah 4 rakaat ataupun dia perlu ganti 1 rakaat je? Dia perlu ganti keseluruhan rakaat salat. Kerana salat tadi tidak sah. Maknanya 3 rakaat yang awal yang dia buat tu tak dikira pun sebagai salat. Kerana tidak sah. Macam tu juga dengan Ramadan. Itulah perbezaan dengan Ramadan. Bukan macam tu dengan Ramadan. Itulah perbezaan dengan Ramadan. Ramadan, kalau kita tinggal 1 hari puasa, adakah kita wajib qada 30 hari walaupun kita dah puasa 29 hari? 1 hari kita tak puasa. Adakah kita kena qada 30 hari? Tak. Kalau solat tadi kena qada semua. Tapi kalau untuk puasa Ramadan, kalau kita tinggal sehari, yang kita kena qada adalah sehari je. Maknanya sehari sebelum tu sah dan tak ada kaitan dengan hari ni yang kita tak puasa. Dan esok adalah sah yang tak ada kaitan dengan hari ni yang kita tak puasa. Jadi sebab itu, maknanya puasa ni, ibadah hari ni tak ada kaitan dengan puasa semalam. Puasa esok tak ada kaitan dengan puasa hari. Jadi sebab itu kena niat tiap-tiap malam. Hadirin dan hadirat, kerana setiap hari adalah ibadah yang berbeza. Maknanya setiap hari adalah puasa yang berbeza. Baik. Bal hiya ibadah mutakarrirah. Puasa adalah ibadat yang berulang. Wa kullu ibadatin la budda an tanfarida bi niyyatin mustaqillah. Dan setiap ibadah ni tidak dapat tidak. Maknanya mesti untuk kita menunggalkan niat dengan niat yang satu sahaja. Niat dia yang tersendiri. Okey, baik. Jadi ini adalah puasa wajib. Adapun puasa sunat, kata penulis kitab, amma saumun nafilati fala yushtaratu fi niyyatiha tabyitun wala ta'yin. Dalam puasa sunat tak disyaratkan untuk tabyit, itu berniat pada waktu malam sebelum masuknya sebelum fajar. Tak disyaratkan. Wala ta'yin, dan kita tak perlu pun untuk menentukan, oh esok aku nak puasa puasa hari Isnin atau puasa Khamis, nak puasa je, niat puasa saja. Betul yang kadang orang kita duk tanya, apa niat puasa 6 Syawal? Tak, niat ini puasa sunat, niat puasa je lah. Niat dalam hati. Apa yang pening-pening nawaitu saum siti min Syawal ni kata. Dia pula tak reti bahasa Arab. Dia pun tak, bukannya fluent dalam bahasa Arab. Dia nak pening-pening. Kenapa? Kata, apakah Ustaz, macam mana nak niat puasa hari Arafah? Nawaitu saumi Arafah. Niat ni dalam hati, dan untuk puasa sunat tak disyaratkan pun untuk ta'yin. Niat je puasa. Puasalah pada hari tersebut, hadirin dan hadirat. Baik, niat puasa saja. Tak perlu nak, orang kata lafaz-lafaz niat ni, kalau kita tak mampu, tak perlu untuk kita berat-beratkan diri kita. Yang penting adalah kita berpuasa. Adapun puasa Ramadan, wajib niat dalam arti kata, wajib niat pada waktu malam, dan wajib tentukan niat untuk kita berpuasa apa, dan wajib kita ulangi niat pada setiap malam. Maka tiap-tiap malam tu niat, hadirin dan hadirat, untuk berpuasa Ramadan. Maka sah untuk seseorang itu berpuasa sunat dengan niat yang dilakukan sebelum tergelincir matahari, iaitu sebelum masuk waktu zuhur. Dan sah seseorang itu puasa sunat seperti puasa Isnin Khamis ke, puasa hari-hari putih ke, puasa hari Arafah ke, puasa Tasu'a ke, Ashura ke, 6 Syawal ke, sah dia berpuasa dengan niat mutlak. Niat mutlak ni macam kalau kita lafaz, esok aku nak berpuasa, esok aku berniat nak berpuasa. Itu je lah. Itulah kalau kita tukar dalam bentuk lafaz, macam tu je mudahnya. Esok aku niat nak puasa. Selesai dah. Cukup dah untuk dia puasa Isnin, puasa Khamis, puasa hari Arafah, Ashura, Tasu'a, gitu. Wa dalilu dhalika hadisu Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laha yawman. Ini yang saya bacakan tadi. Dalil untuk puasa sunat ni adalah hadis Nabi tanya kepada Sayyidah Aisyah, hal indakum min ghada, ada tak sarapan? Hal indakum, tadi saya kata hal indakum syai', itulah sebagai riwayat. Jadi hal indakum min ghada, ada tak sarapan nak makan? Qalat la, tak ada lah wahai Rasulullah. Lalu Nabi pun fa inni idzan asum. Fa inni idzan asum. Kalau macam tu aku pun puasalah. Dan hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daraqutni dalam
Sunan Ad-Darqutni atau Musnad Ad-Darqutni. Dan yang terakhir dalam masa lebih kurang 6 minit sahaja hadirin dan hadirat, kita nak pergi kepada rukun puasa yang kedua. Rukun puasa yang kedua. Tadi kita kata puasa ni ada 2 je rukun. Yang pertama adalah niat dan yang keduanya adalah menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa. Wal mufattiratu, perkara yang membatalkan puasa ini adalah kullun minal umuri taliyah, semua perkara yang berikut. Semua perkara yang berikut. Yang pertama, al-aklu wasyarbu amdan, makan dan minum dengan sengaja. Kalaulah dia sengaja, kata penulis kitab, tak kiralah yang dia makan atau yang dia minum itu jumlahnya, kuantitinya sedikit, batal. Kalau dia kata dia minum seteguk sahaja air, bukan satu gelas atau satu botol air mineral, tidak. Satu teguk sahaja air dia minum dalam keadaan sengaja di siang hari Ramadan, dalam keadaan dia sedang berpuasa, maka puasanya batal. Dan kalau dia makan satu sudu sahaja suapan nasi, contohnya, dalam keadaan dia sengaja, batal puasa dia. Baik. Tetapi, kalaulah dia tidak sengaja, dia terlupa dia makan di siang hari Ramadan, dia minum di siang hari Ramadan, walaupun kuantitinya banyak, maka puasanya tidak batal. Kalau contoh dia minum air 1 gelas dalam keadaan dia terlupa yang dia puasa, maka puasanya tidak batal. Kalau dia makan dekat, orang kata 2-3 suapan nasi lemak contohnya, dalam keadaan dia terlupa sungguh yang dia puasa, maka puasanya tidak batal. Hadirin dan hadirat, dia kata apa? Sekalipun kalau makanan itu banyak. Wa dalilu zalika hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalilnya adalah hadis Nabi. Baginda menyatakan, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqa. Sesiapa yang terlupa dalam keadaan dia sedang berpuasa, lalu dia makan dan dia minum, maka hendaklah dia menyempurnakan baki puasa. Apa makna? Puasa dia tak batal lah tu. Sebab Nabi suruh sempurnakan, habiskan, teruskan sampai habis. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Sesungguhnya yang tadi tu Allah yang bagi dia makan, Allah yang bagi dia minum. Bukan dia minum dan makan atas kehendak sendiri. Bukan dengan sengaja, tetapi atas faktor terlupa. Hadirin dan hadirat, yang kedua adalah wusulu ain ilal jawf min manfazin maftuh. Perkara yang membatalkan puasa yang kedua ni adalah masuknya ain. Ain ni apa dia? Benda yang boleh dilihat dengan mata kita. Macam contoh benda yang boleh dilihat ni macam batu ke, macam beras ke, macam orang kata pemadam ke, ataupun benda-benda yang boleh dilihat, boleh nampak dengan mata kita. Dan benda ni tadi adalah dia masuk ke dalam jauh, bahagian dalam badan kita ini, menerusi rongga terbuka. Dan rongga terbuka ni seperti al-fam, mulut kita, wal uzun, telinga kita, wal qubul, kemaluan depan kita, wal dubur, kemaluan belakang kita, minaz zakari wal unsa, dari kalangan orang lelaki dan orang perempuan. Jadi maknanya rongga terbuka ni ada 4. Mulut dan juga telinga dan juga kubul dan dubur. Hadirin dan hadirat. Jadi kalau masuk sahaja sesuatu ke dalam jauh, bahagian dalam badan kita ini, menerusi rongga terbuka, maka ia membatalkan puasa. Sebab itu penulis kitab dia kata apa? Masuknya titisan air ke dalam telinga, melalui telinga sehingga sampai ke bahagian dalam, ini membatalkan puasa kerana dia adalah rongga terbuka. Masuknya titisan air ke dalam mata, yang ini tidak membatalkan puasa. Macam orang kalau mata dia pedih, masuk abuk ke, dia pakai air mur, yang ini tidak membatalkan puasa. Li'annahu manfas ghair maftuh, kerana ia adalah rongga yang tidak terbuka. Kemudian
Hadirin dan hadirat, yang ni dia ada sebut lagi berkenaan dengan suntikan-suntikan menerusi rongga terbuka dan suntikan menerusi rongga tertutup. Kalau ada suntikan yang dilakukan ke dalam badan kita ini menerusi rongga yang terbuka, maka ia membatalkan puasa. Kalau rongga yang tertutup, maka ia tidak membatalkan puasa. Dan semuanya ini adalah dengan syarat kalau dia buat dengan sengaja. Tapi kalau dia masuk ke air dalam telinga dia contohnya, kemudian masuklah ke dalam bahagian badan ataupun bahagian otak ni, tetapi dia tak sengaja, maka ini tidak membatalkan puasa, hadirin dan hadirat. Kita kena ingat semua perkara-perkara ini dia akan dikiaskan dengan makan dan minum tadi. Kalau makan dan minum tak sengaja tak batalkan puasa, maka memasukkan sesuatu yang boleh dilihat dalam badan kita menerusi rongga terbuka dalam keadaan tak sengaja pun tak membatalkan puasa. Kias sama je, hadirin dan hadirat. Kemudian disebutkan di sini, walau wasala jawfahu zubabun aw ba'udah. Kalaulah masuk ke dalam bahagian dalam badan dia ini adalah seekor zubab. Zubab ni apa dia? Lalat. Aw ba'udah atau seekor nyamuk. Aw ghubarut tariq ataupun debu-debu di jalanan. Kan debu kan boleh nampak juga. Sebab tu yang bila pakai baju putih tu boleh nampak tu, kotor tu. Maka puasanya tidak terbatal. Puasa dia tidak terbatal. Kenapa? Dia kata lima fil ihtirazi an dzalika minal masyaqqati syadidah. Perkara tu mana kita boleh nak elakkan? Kalau tiba-tiba nyamuk terbang pak masuk dalam bahagian badan kita. Tiba-tiba lalat terbang pak masuk dalam bahagian badan kita. Maka ini kita katakan juga termasuk tidak membatalkan puasa. Dan satu isu yang mungkin selalu ditanyakan dalam masyarakat kita ni, walau baqiya ta'amun baina asnani fajara bihi riquhu min ghairi qasdin, maka baik, sekiranya ada saki-baki makanan yang melekat di celah-celah gigi, begitu kan biasa orang tanya kan, macam lepas sahur tu dia dah masuk waktu subuh, dia dah mula puasa. Tapi ada pula saki-baki makanan yang melekat celah gigi ni, maka dan ia dilalukan oleh air liur dia. Maknanya dia macam air liur dia bawa masuk ke dalam badan dia tanpa dia sengaja, bukan dengan kehendak dia. Maka yang ni tidak membatalkan puasa. Yang ni tidak membatalkan puasa. Baik. Walau ukriha hatta akala aw syariba, kalaulah seseorang itu dipaksa supaya dia makan dan minum, maka perbuatan ini pun tidak membatalkan puasa juga. Baik, kerana hukum ikhtiar dia, hukum dirinya untuk melakukan pilihan telah gugur, hadirin hadirat. Dan yang ketiga adalah al-qai'ul muta'ammad fih, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja ni dia batal puasa. Kalau muntah tak sengaja tak batal puasa. Macam kalau orang tu dia rasa tak sedap badan, tiba-tiba dia muntah, tapi dia tak sengaja, maka yang ni tidak membatalkan puasa. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, man zara'ahu al-qai' falaysa alayhi al-qada' wa man istaqa' fa alayhi al-qada'. Sesiapa yang muntah dengan tidak sengaja, maka yang ni tidak membatalkan puasa. Dalam arti kata tak wajib qada'. Wa man istaqa', dan sesiapa yang muntah dengan sengaja, dengan kehendak dia sendiri yang keluarkan daripada badan dia, dia paksa keluar, maka fa alayhi al-qada', wajib dia qada'. Wajib dia qada' maknanya apa? Puasa tak sah. Kalau puasa sah nak qada' buat apa? Menunjukkan maknanya puasanya tidak sah disebabkan perbuatan dia yang mengeluarkan muntah dengan sendiri. Dan yang keempat, al-wata'u amdan, iaitu mengadakan hubungan suami isteri, hadirin dan hadirat, sekalipun tidak keluar air mani. Maknanya semata kita melakukan hubungan suami isteri itu, maka ia telah membatalkan puasa kita. Dan ada beberapa kesan yang lain, iaitu dia wajib qada' dan dia wajib kafarah bagi suami. Dan yang kelima antara perkara yang membatalkan puasa adalah al-istimna'. Al-istimna' ni terjemahannya onani, dia mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri, hadirin dan hadirat. Kalau dia sengaja, maka dia batal puasa dia. Tapi kalau keluar air mani disebabkan mimpi, yang ni di luar kuasa dia, di luar kekuasaan dia dan di luar kawalan dia, maka yang ni tidak membatalkan puasa. Tapi kalau keluar air mani dengan diri sendiri, dengan sengaja, istimna' onani, yang ni membatalkan
puasa, hadirin dan hadirat. Yang keenam, perkara yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Maka kalaulah dalam siang hari Ramadan, seseorang wanita tu, dia berpuasa pada awalnya, tiba-tiba tengah hari tu keluar haid contohnya, maka dia pun tidak diwajibkan untuk berpuasa kerana puasanya telah terbatal dengan keluarnya haid. Itu maksud haid dan nifas membatalkan puasa. Dan yang terakhir, hadirin dan hadirat, adalah al-junun wa riddah, gila dan murtad. Orang yang gila automatik batal puasa dia. Kalau dia mula-mula dia puasa dalam keadaan akalnya sihat, tiba-tiba gila, maka dia batal puasa dia. Kerana ini adalah syarat apa tadi? Ini syarat wajib. Ini adalah syarat wajib puasa. Dan juga hakikatnya akal juga adalah syarat sah puasa. Wariddah. Riddah ni murtad. Orang murtad ni kita kata syarat sah puasa adalah Islam dan syarat wajib puasa adalah Islam. Murtad bercanggahan dengan Islam. Maka kalau dia puasa, puasa dia tidak sah. Kalau dia puasa, dia tidak wajib puasa. Dan kalau dia Islam pada awalnya ketika dia berpuasa, tiba-tiba dia murtad dalam keadaan siang hari, maka perbuatan itu, nasallallahu al-afwa wal afiyah, membatalkan puasanya. Allah Ta'ala ala wa alam. Jadi secara asasnya kita telah menyelesaikan benda-benda yang bagi saya satu keutamaan sahaja. Ada lagi lah perbahasan lain. Tapi keutamaan kita dengan masa kita yang terhad dan dengan kemampuan saya juga yang terhad, sekarang pun dah 1 jam 36 minit saya tengok. Jadi sebagai kesimpulan, maknanya kita dah tahu tentang definisi puasa dari sudut bahasa dan dari sudut syarak. Yang kita nak praktikkan dalam kehidupan kita ni adalah puasa dari sudut syarak tu, iaitu menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari dengan niat. Baik. Kemudian kita pun tahu tentang dalil pensyariatan puasa adalah ayat 183 daripada Al-Baqarah dan 185 daripada Al-Baqarah. Dan puasa ni hukum dia wajib. Dan kita tahu hukum orang yang meninggalkan puasa tanpa sebarang keuzuran terbahagi kepada dua. Yang pertama tadi kepada yang mengingkari kewajipan. Yang kedua kepada yang tinggal tapi dia tak ingkari kewajipan. Dia tahu wajib tapi dia malas. Contoh. Yang pertama tu kafir dan yang kedua fasik. Yang kafir ni pemerintah pertama sekali minta dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, maka taubatnya diterima. Kalau dia tak bertaubat, dia boleh diambil tindakan hukum had, iaitu hukum bunuh kepada orang yang sengaja meninggalkan persyariatan atau kefarduan berpuasa Ramadan. Dan orang yang fasik ni, kita kata pemerintah juga hendaklah memerintahkan dia untuk kekal tidak makan dan tidak minum sepanjang siang hari Ramadan. Hadirin dan hadirat. Kemudian kita masuk tentang isu syarat wajib puasa. Dan kita kata syarat wajib puasa pertama sekali Islam. Yang kedua dia ada mukallaf, dalam arti kata dia berakal dan dia baligh. Dan dia mesti sunyi, iaitu bersih daripada sebarang keuzuran yang menghalang dia untuk berpuasa, seperti haid dan nifas, seperti gila dan juga pengsan sepanjang siang hari Ramadan. Dan juga perkara-perkara yang membolehkan dia untuk dia berbuka puasa. Contoh kita kata sakit. Contoh kita kata dia bermusafir dengan syarat-syaratnya. Dan contoh kita kata dia memang tak mampu, boleh jadi orang tua atau sakit yang tidak sembuh. Kemudian kita beralih pula kepada syarat sah puasa. Kita kata syarat sah puasa ni lebih kurang sama dengan syarat wajib puasa, cuma ada sedikit perbezaan. Syarat sah pertama sekali kita kata mesti beragama Islam. Yang kedua berakal sahaja, dia tidak mensyaratkan baligh. Kerana kanak-kanak yang mumayyiz, dia ada akal, tapi dia belum baligh, dia belum keluar air mani atau darah haid. Dan puasa kanak-kanak yang mumayyiz ni 10 tahun ke 7 tahun ke, puasa mereka sah. Hadirin dan hadirat, walaupun mereka belum baligh, kerana mereka ada akal, mereka mumayyiz. Jadi untuk syarat sah tidak disyaratkan baligh. Dan begitu juga untuk menjadikan puasa seseorang itu sah, kita kata dia juga tidak haid dan tidak nifas dan selamat daripada keuzuran-keuzuran tersebut. Kemudian perbahasan terakhir kita adalah berkenaan dengan rukun puasa. Dan kita kata rukun puasa ni hanya ada 2 sahaja. Iaitu pertama niat, dan yang keduanya adalah menahan diri daripada seluruh perkara yang membatalkan puasa, hadirin dan hadirat. Dan niat tu kita syarat ada 3 untuk puasa Ramadan. Yang pertama mesti tabiat, niat pada waktu malam. Yang kedua kena tentukan ni nak puasa apa esok ni. Dan yang ketiga, niat puasa Ramadan wajib dilakukan pada tiap-tiap malam. Adanya takrar, pengulangan niat pada setiap malam. Adapun puasa-puasa sunat tidak disyaratkan untuk tamyiz dan tidak disyaratkan untuk ta'yin, hadirin dan hadirat. Maknanya boleh niat nak puasa mutlak sahaja. Pada hari Isnin, pada hari Khamis, pada hari Arafah, pada hari
Ashura dan seumpamanya. Dan kita masuk pula kepada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Keseluruhannya ada 7. Makan dan minum dengan sengaja, kemudian kita katakan keluar air mani dengan sengaja, dan kemudian kita kata mengadakan hubungan intim suami isteri, dan masuknya sesuatu yang boleh dilihat dengan mata ke dalam ke dalam mulut, ke dalam telinga, ke dalam kubul dan ke dalam dubur, hadirin dan hadirat. Maka yang ni membatalkan puasa, selain daripada kita katakan muntah dengan sengaja itu tadi, bercampur dengan haid dan nifas dan gila dan murtad. Selesai perbahasan kita, hadirin dan hadirat. Saya minta maaf jika ada salah dan silap, terkasar bahasa dan seumpamanya. Jazakumullah khairan kepada jawatan kuasa penganjur dan juga kepada hadirin dan hadirat yang turut sama menonton perbahasan kita pada pagi ini. Dan saya minta maaf dan keuzuran, saya tidak, kalau ada soalan pun saya tidak sempat nak menjawab sebarang persoalan. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.